كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ya arhamar rahimin. Sedang jamaah dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izinnya pada petang ini dapat kita sama-sama berjamaah. Dan sepatutnya kuliah pada maghrib ini disampaikan oleh penceramah jemputan Ustaz Azhar Ibrahim, tak silap saya lah. Barangkali ada sebab-sebab tertentu keuzuran beliau, jadi bagi menggantikan ruang yang kosong ini, sukalah kita memanfaatkannya dengan tazkirah, sambungan daripada kuliah saya yang terbengkalai baru-baru ini. Mauduknya kerana kita membicarakan tentang belasungkawa satu orang ulama besar, Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Barangkali sekadar mengingatkanlah bagaimana di akhir zaman Nabi bagi ingatan sebenarnya ulama akan hilang. Satu hadis Nabi menyebut, Inna Allah la yantazi'ul ilma bintiza'il ilmi, walakin Allah yantazi'ul ilma bintiza'il ulama. Falamma intaza'u fa'akhadhan nasu ru'usan juhala'a fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Ini hadis sahih yang Nabi bagi ingatan sebenarnya di akhir zaman ilmu ini akan hilang. Bukan hilangnya ilmu ini daripada muka bumi sebegitu sahaja. Sebab ilmu ini khazanah besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menyebut akan hilangnya ilmu daripada muka bumi ini dengan perginya ulama, bintiza'il ulama, matinya ulama-ulama besar. Itu satu bab. Tapi Nabi bagi ingatan, bila ulama-ulama yang muktabar, ulama yang ikhlas, ulama yang mengislahkan masyarakat, ini hilang daripada muka bumi ini, maka manusia di akhir zaman, ini ingatan Rasulullah ya, manusia akan mengambil dan melantik orang-orang jahil sebagai pemimpin dan tempat rujukan mereka. Akhadhan nasu ru'usan juhala'a. Manusia mengambil orang-orang jahil sebagai ketua, sebagai tempat rujukan mereka. Dan Nabi bagi ingatan, orang-orang jahil ini su'ilu fa'aftau, mereka nantinya akan disoal soal-soal urusan agama. Dan mereka memberikan fatwa dengan kejahilan mereka. Tidak ada suluh ilmu, tidak merujuk kepada Quran, hadis dan pandangan-pandangan yang muktabar. Dan Nabi menyebutkan sedihnya nantinya akan rosak masyarakat. Fadallu wa adallu. Mereka ini sesat, yang tidak ada ilmu yang sebenar, sesat dan menyesatkan. Apatah lagi termasuklah ajaran-ajaran sesat yang kadang-kadang memukau orang, tuan-tuan kan. Kan orang-orang yang ajar sesat ni, tak tahulah kita pun macam mana orang boleh percaya Tuhan Harun, Nabi apa tu? Nabi dekat kampung Kemensah tu. Nabi apa? Dah tobat dah. Dia letak ewatan dah Nabi tu. Apa nama Nabi-Nya?
Tuhan Harun kat Pahang tu. Nabi yang kat Kemensah ni. Tapi dia kata saya dah letak jawatan dah. Jadi Nabi pun letak jawatan. Yang peliknya tuan-tuan, orang ikut dan ada pengikut. Macam Ayah Pen sebagai contoh, ada pengikut. Cuma saya nak sebutkan kalau sikit Ayah Pen ni sebab dengan izin lah saya buat kajian tentang Ayah Pen ni. Saya pergi ke tempat dia tu. Saya dapat sedikit dana daripada research center. Agak besar dana dalam 10,000 lah untuk tulis tu. Jadi kita pun buat kajian, kita pergilah dengan satu orang sahabat saya, satu orang ahli psikiatrist daripada fakulti perubatan, pergilah kami. Rumusannya dua tuan-tuan. Yang pertama, orang yang ikut Ayah Pen ni kebanyakannya orang jahil dan orang yang kecewa dalam hidup mereka. Kalau bahasa mudahnya desperado. Daripada perkataan desperate, yang dah kecewa, yang penyanyi, yang penagih dadah. Saya sebut ini sebab saksi hidup saya ni, saya pergi ke pondok-pondok dia tu. Pergi ke pondok tengok, pondok kecil je tuan-tuan, Masya Allah, miskin. Satu pondok tu boleh muat 2 orang. Macam pondok kita belajar kat pondok dulu lah. Small cottages. Dan bila kami bawa makanan tu, mula-mula kami macam ditunggulah. Risau juga dengan saya kata beritahu sahabat saya, perempuan Dr. Nora, kata saya beritahu rakan yang bantu bawa kereta lah, dia kata, San, kata kau pusing kereta ni awal-awal ke depan, kata kepala ke jalan raya dah, kata kalau kena kejar kita cabut lagi, kata datang tuan-tuan. Tapi orang yang miskin ni kita bawa lah sedikit buah tangan lah, bawa buah-buahan, bawa beras, bawa gula, Masya Allah. Satu. Dan saya boleh merumuskan ulama, dikata ulama jahil ni dia menggunakan faktor jin. Dan jangan main-main, saya selalu sebutkan tuan-tuan je, jin ni dalam ayat 6 surah jin tu Allah Ta'ala sebut wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu dalam surah jin, memang tidak boleh dinafikan lagi. Firman Allah sendiri, akan ada lelaki di kalangan manusia, rijalum minal insi, ya'udhuna bi rijalin minal jin, minta tolong dengan lelaki-lelaki di kalangan jin. Dan bila jin ini diminta tolong, maka jin ini akan bertambah sombong. Contoh kali perasan mutakhir ni, saya tak tinggal dalam doa lepas sembahyang ni, saya tak tinggal satu doa yang kita pun dapat daripada pengamal perubatan Islam. Dia kata, encik dia tak kenal siapalah. Saya pergi nak tengok macam mana dia buat. Dia kata bacalah doa Al-Fatih. Selawat Al-Fatih. Apa selawat Al-Fatih tuan-tuan? Kalau tuan-tuan rajin boleh Google je. Sedangkan banyak sekarang dalam maklumat ni, cuma kena diabsahkan lah. Yang Allah Ta'ala yang disebutkan oleh para ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Fatihu lima ughliqa wal khatimu lima sabak. Nabi dengan syafaatnya membuka apa yang terkunci. Termasuklah yang kali kena gangguan jin, ini dikunci oleh jin tuan-tuan ya. Bima ughliqa. Termasuklah barang-barang yang hilang barangkali dengan syafaat Rasulullah. Sebab kita percaya pada syafaat Nabi kan syafaat dan barakah. Yang kedua wal khatimu lima sabaq, dan juga mengunci apa saja yang lepas tu. Wan nasirul haqq bil haqq, yang membantu kebenaran dengan kebenaran. Wal hadi ila siratikal mustaqim, dan membawa petunjuk pada jalanmu yang benar. Kita katakan ni sebab bila pihak Jabatan Agama nak pergi merobohkan apa yang disebutkan sebagai Sky Kingdom, kerajaan langit dengan payung besar tu kan, dibawa budak-budak tahfiz 2 buah bas oleh satu orang pengamal perubatan Islam. Dia kata jin-jin ini ada menjaga kawasan penempatan perkampungan
yang pada apa yang dia kata kerajaan langit. Apa pun nak beritahu itu antaranya lah. Jadi balik pada ulama yang hilang lah. Begitu kan. Apapun yang saya nak sambung kuliah pada malam ini ialah masih merujuk pada tausiah daripada Sayyidina Uthman. Kuliah yang lepas kita dah bincang 3 kan. Orang-orang yang beriman mudah-mudahan bila dengar tausiah wasiat ini kita tanam dalam hati kita lah. Takutkan 6 perkara. 3 dah kita dah bincang. Yang pertama, takut kalau Allah mengambil dan mencabut kemanisan beriman dan kemanisan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kalau iman diambil, habis kita rosak kita tuan-tuan. Yang kedua, takut malaikat nantinya mencatat amalan dengan teliti dan dihisab di padang mahsyar dengan sangat teliti dan besar kebarangkalian. Kalau cari salah, memang akan adalah salah silap kita. Sebab itu kita minta permudahkan di padang mahsyar ni, dipermudahkan soal di padang mahsyar, pengadilan yang maha benar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu yang akan menjadi saksinya tangan mereka, kaki mereka akan memberitahu di mana mereka pergi, apa yang mereka lakukan, dan kami kunci mulut-mulut mereka sebagai saksi. Yang ketiga yang kita dah bincangkan yang lepaskan, kita bimbang kalau syaitan menggoda kita. Bukan manusia tuan-tuan. Kan dalam surah Al-Baqarah 102 tu kan ada 2 malaikat yang nama Harut Marut. Kan? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَيْنِ. Diturunkan 2 malaikat Bibabila Harut wa Marut di satu negeri yang namanya Babylon. Sekarang ni cari Babylon tak jumpa. Macam-macam orang buat kajian. Tapi ada yang merumuskan Babylon ini ialah letaknya di salah satu daerah di Iraq sana. Tapi ada yang menyamakan, dikata bandar ni dah hilang dah. The Lost City. Bandar yang telah hilang. Tapi kisahnya Quran sebut tu. Bila Quran sebut benda benar lah. Ia kan kalimah Allah kan. Bibabila apa dia? Harut wa Marut. Harut Marut. Ulama mentafsirkan termasuk tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang muktabar, dia kata menyebutkan bila menterjemahkan Harut Marut ini al-malakain, 2 malaikat. Cumanya malaikat biasa dia tak ada nafsu. Yang ada nafsu ni manusia. Kecuali Allah nak uji malaikat pun tuan-tuan diberi juga nafsu dan didatangkan ujian kepada malaikat. Datang ujian. Apa ujiannya? Diuji dengan 3 perkara tuan-tuan. Dan ni yang kita takut ni. Apa dia? Yang pertama, minum arak. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, bunuh orang. Ini tafsir Ibnu Katsir sebut tu. Jadi, wahai Harut Marut, pilihlah mana yang ringan antara 3 ni. Antara bunuh, zina, minum arak. Yang paling ringan. Jasanan. Agak-agak. Mana yang paling ringan, Ji? Minum arak tak? Minum arak tak? Takkan bunuh orang. Tapi daripada minum arak tadi tu, syaitan goda nak sebut syaitan ni. Bila minum arak, mabuk. Bila mabuk, digoda oleh wanita cantik. Dan bila tergoda tadi, akhirnya melakukan zina dan diriwayatkan perempuan itu mengandung. Jadi nak tutup malu, akhirnya dibunuh wanita itu. Dan ringkas ceritanya ditangkap dan Harut Marut jatuhkan hubungan gantung. Tapi gantungnya terbalik. Bukan gantung sampai mati, gantung kaki ke atas, kepala ke bawah. Itu di Babylon dahulu sampailah mati. Jadi syaitan ni tuan-tuan.
Sidang jamaah, rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sayyidina Uthman berwasiat pada kita perkara yang keempat. Apa dia yang kita bimbang? Bimbang kalau-kalau min qibali malikil mauti an ya'khuzahu bimautil faj'ah. Kita minta jauh tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, iaitulah apabila malaikat maut datang mengambil nyawanya dalam keadaan mati yang tiba-tiba, dalam keadaan kita belum bersedia untuk bertemu dengan kematian. Apatah lagi kalau seseorang itu wa'iyadzubillah min zalik, mati dalam keadaan dia sedang buat maksiat. Ada orang sedang minum arak, ada orang sedang berjudi, ada orang sedang pergi rumah urut, ada orang yang macam-macam, tiba-tiba mati. Itu. Sebab mati pasti datang. Pasti benar. Cumanya kita ni banyak hadis menyebut apabila kamu mencecah 60-an, bersedialah kamu sepanjang masa untuk bertemu dengan kematian. Dan banyak persediaan. Kan Quran sebut kan, yang dengan jelas tu, orang-orang yang ada mampu sikit sebanyak tu. Apa sedianya? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ. Itu antara persediaannya. Infakkanlah sikit sebanyak harta yang kami berikan pada kamu, kelebihan yang kami berikan pada kamu, sebelum kamu dijengah kematian. Kenapa? Kerana ada di kalangan kamu firman Allah yang minta, ya Allah, boleh tak engkau tangguhkan sikit aku, mati aku lewat sikit. Pasal apa? As-sadaqah, aku nak bersedekah. Jadi kita ni tuan-tuan ni, antaranya banyaklah sedekah. Ikut kemampuan lah nak sedekah, tak tunggu kaya. Sedekah ni macam-macam lah, jariahnya macam-macam sedekah. Ramai orang nampak sedekah pada surau, surau masjid. Memang benar itu sedekah jariah. Tetapi sedekah ini meringankan orang-orang yang susah. Tengok orang miskin. Malah antara yang layak terima zakat, tuan-tuan tengok kan, layak terima zakat itu ialah al-gharimin, orang yang berhutang. Termasuklah orang yang rumahnya terbakar. Nak pulihkan balik rumah yang terbakar ni, tak mudah tuan-tuan. Jadi kita pakat-pakat bagilah as-sadaqah. Malah juga bila kita bincang tentang asnaf yang 8 yang layak terima zakat ni ialah ar-riqab. Hamba-hamba yang nak membebaskan diri daripada perhambaan. Zaman Rasulullah memang ada hamba, sekarang dah tak ada hamba dah. Fatwa setelah kita bincang dan tengok kitab-kitab yang mutabak ialah membebaskan penagih-penagih dadah daripada penagihan dadah. Dan kita belanjakan jumlah yang besar untuk melepaskan anak-anak yang terjebak dengan penagihan dadah, malah anak-anak gadis yang terlibat dengan lembah maksiat juga dihantar ke pusat-pusat pemulihan dengan dana yang agak besar. Jadi sedia untuk mati. Sebab itulah banyak ayat Al-Quran, suratul Jumaah pun menyebut, selalu dibaca oleh imam. Sebab kematian ini pasti datang. Malah dalam ayat muqaddimah yang saya bacakan, Allah Ta'ala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup mati. Cuma syaitan akan umurnya panjang. Kalau tanya syaitan tak mati. Dalam ayat yang juga selalu kita bacakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Surah Al-Fusilat ke surah apa tu? Saya selalu bila baca ayat ni tak ingat surah ayat, tapi ingat ayat tu. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, bila engkau dah murka padaku, ya Allah, engkau dah marah sangat dan akan humbankan aku dalam neraka, ya Allah, aku minta satu padamu, ya Allah, sampai hari kiamat. Sebelum kiamat, apa dia?
la'uzayyinannahum fil ardi, aku nak goda anak Adam seramai mungkin untuk sama-sama masuk dalam neraka itu, wala urwiyannahum ajmain, dan aku akan menarik mereka bersama-sama ku masuk dalam syurga. Sebab itu ada ulama menyampaikan syaitan tak mati, tapi manusia biasa mati. Malaikat dia tak matilah sampai ke akhir kiamat sebab dia ada tugas besar begitu kan. Jadi yang keempat disebutkan oleh Sayyidina Uthman, orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita lah takut kalau kita terleka dan datang malaikat maut ambil nyawa kita dalam keadaan kita belum bersedia. Sedang jamaah, sahabat-sahabat, kalau kita ni sakit ni, terimalah. Dan ini kafarah. Dan nak sakit tak tunggu tua, tuan-tuan. Kita jumpa rakan-rakan yang kadang-kadang lebih muda pada kita. Macam semalam, dengan izin lah. Kita nak pergi sarapan lah. Satu orang perempuan tegur saya. Dengan suami ni dia ada lah. Ustaz, apa khabar? Lama tak jumpa Ustaz. Kita pun pergi dekat, la ilaha illallah, puan kata, ni kenal lah kata sahabat kita. Nak beritahu tuan nak kongsi, umur muda pada kita. Isterinya tuan-tuan, la ilaha illallah. Berjalan pakai tongkat, bukan tongkat biasa, tongkat yang 4 tu. Angkat, letak, langkah 2 langkah, angkat, letak, langkah 2 langkah. Saya kata, kenapa ni puan? Dia kata, lepas kena COVID ni, kena osteoporosis ke apa tulang repuk. Jadi saya tak boleh berdiri betul, saya kena berdiri ni. Tapi duduk dalam rumah tak boleh lah, pening kepala kami, keluar makan dekat kat sekitar ni, kawasan ni lah. Habis, yang suami ni, kawan saya tuan-tuan. Dia ingat-ingat lupa. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Apa khabar? Dia tengok je muka saya. Tak kenal ke? Isteri dia kata, Dr. Yusof ni, Yusof kawan kita ni. Oh, baru ingat. Kata isteri dia kata, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Satu hari dia kata, Ustaz, pergi pasar malam Greenwood, pasar Ramadan, bawa kereta seorang. Jangan kena kat tuan-tuan ya. Dia parking kereta, dia pun carilah kuih. Lepas cari kuih nak balik, dia tak ingat kereta kat mana, tak ingat apa. Pusing duk main apa tawaf pasar Ramadan Greenwood tu. Orang tengok pelik, pakcik ni taklah tua sangat. Nak ke mana ni? Nak balik tapi tak ingat kereta kat mana. Jangan main tuan-tuan. Lepas tu, pakcik ingat apa? Rumah ingat tak? Rumah ingat. Rumah nombor 19 jalan gini-gini Taman Gombak. Anak budak muda tu kata, baik pula budak muda ni kata, tak apalah saya tolong hantar. Bawa kata, sampai ke rumah. Kenapa? Tak tahu kereta kat mana. Jadi kalau macam tu, saya kata, dia kata, saya kadang-kadang masjid, surau ingat? Ingat. Selalu sembahyang Jumaat kat mana? Surau Al-Husna lah. Alhamdulillah lah. Ingat kereta? Ingat. Dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kata kita ni, Syekh, kami kawan-kawan rapat sama panggil Syekh lah. Syekh, kata kita ni tak lama dah. Maknanya, bila dah kena penyakit ni, sebenarnya, Allah bagi amaran pada kita, bersedialah. Ya, Ji? Macam yalah, mantan, yalah, kita doakan yang baik-baik lah kan. Macam Pak Allah kita lah. Cuma saya bincang-bincang kenapalah orang yelah kawan tu dah sakit buat apalah, buat TikTok, masuk dalam apa TikTok, kemudian satu dunia tahu. Itu sepatutnya tak usah, jangan diwawakan lah, setakat beritahu apa orang tu saya sakit, cukup lah. Tapi sekarang inilah bahananya tuan-tuan, sosial media ni tuan-tuan ya. Jadi balik kepada yang keempat tu, yang Sayyidina Uthman kata, mudah-mudahan Allah sentiasa ingatkan kita pada mati. Jadi kalau macam kitab ni lah tuan-tuan, dah nak mati, Haji Mai kita, Haji Mai, alhamdulillah bawa kita sihat,
Saya bila tu Haji Ismail kita balik Mekah baru ni, alhamdulillah lah, mudah-mudahan dapat umrah yang mabrur lah, insya-Allah. Oh, sakit. Doktor, saya ni ada kat hospital Sungai Buloh. Kita dengar Sungai Buloh pun dah seriau dah. Pasal apa? Sungai Buloh ni tempat COVID. Kita berhubung. Dan sedang jemaah, orang sakit ni tanya khabar lah. Orang tanya khabar, orang ziarah tu kita rasa besar hati sangat. Betul? Betul je Orang tanya khabar aku sakit, tak ada orang peduli. Bila kita tanya khabar ni, sebab itu kan Nabi kata antara tanggungjawab kita dengan sahabat kita bila sakit, ziarah. Bila meninggal, iringi jenazahnya sampai ke kuburan. Itu antara tanggungjawab kita lah, bukan? Jadi bila kita sakit ni, tak lama dah aku ni. Jadi bersedia. Bersedia ni banyakkan amal. Dan amal ni satu hal lah, sinar jamaah, datang masjid, buat baik. Tapi kan Nabi katakan amal ini, iman itu apa? Hadis sahih Nabi kata apa? A'laha la ilaha illallah, adhaha imatatul adha anit tariq. Yang paling tinggi ialah kalimah la ilaha illallah. Yang paling rendah tak apalah. Yang paling rendah ialah kalau kamu tengok ada sampah di jalanan, kamu mengalihkan sampah dan duri daripada jalanan, itu pun dianggap sebagai kebaikan. It'amu masakin, beri makan orang miskin, beri makan pada jiran tetangga, beri makan kepada orang ni. Itu pahala banyak, tuan-tuan. Jadi kita ni lepas main subuh tu, ajaklah ramai-ramai. Pergi makan ramai-ramai, belanja. Tak? Pahala banyak, tuan-tuan. Ya. Kan Quran sebut kan surah Insan, kita baca pagi semalam, Imam bacakan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Beri makan makanan yang dia sayang. Makna makanan dalam keadaan dia sayang kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang-orang yang susah, termasuklah sahabat-sahabat dan jiran tetangga. Itu yang keempat. Kita tak banyak masa. Yang kelima, apa kata Sayyidina Uthman ibn Affan? Bimbang kalau saya bacakan teksnya, tuan-tuan. Dibimbangi kalau wal khamisu min qibalid dunya an yaghtarra biha wa tushkhilahu anil akhirah. Bimbang kalau harta akan menipu dayanya, tamak, rakus, haloba yang melampau-lampau kepada harta dan semakin menjauhkan dirinya daripada zikrullah dan daripada akhirat. Benar kita perlu pada harta. Harta sebagai alat untuk mendapat marzatillah. Memang benar. Wang walaupun bukan boleh beli segala-galanya, tapi hidup perlu wang. Benar kata, kan selalu dibicarakan, wang boleh beli apa, boleh beli rumah, belum tentu membeli rumah tangga yang bahagia. Tapi kalau tak ada wang, rumah tangga pun kelam kabut, kan? Benar wang tak boleh beli kesihatan, tapi tak ada wang makin cepat sakit. Nak masuk hospital, satu orang sahabat dia kata, saya masuk hospital bukan sakit kuat sangat, kencing manis je. Tinggi bacaannya, masuk ward 4 hari 3 malam. Hospital ni pun bukan-bukan, cahnya sampai 10,000. Kencing manis. Mujurlah kata sahabat kita ni, saya ada medical card. Kalau bayar sendiri, pendek kata, dah lah tuan-tuan. Sahabat saya ni sekarang dekat IJN. Masuk ke hospital Petronas, hospital mahal tu. Apa nama? Hospital apa? Prince Court. Namanya pun Prince. Nak buat stand. Tengok jantung tersumbat. Dan sahabat saya ni jantung. Dia kata 3 tersumbat 100%, 1 tinggal 50%.
Nak masuk stand tuan-tuan, nak masuk stand je 40,000. Habis macam mana tu, Kak? Kata, kebetulan ada anak murid, kita tarik cepat-cepat pergi IJN. Pergi IJN ni kita ada kad pencen. Beruntunglah sebab itu pegawai kerajaan tuan-tuan. Kalau orang ada pencen ni, insya-Allah mudah sikit lah. Ramai kita kan pencen kan. Berapa je? Berapa ribu? Masya Allah, tengok ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi wang betul perlukan wang, tapi jangan sampai wang melalui. Tapi tengok tuan-tuan kan, wang ni dia memang fitnah besar. Contoh yang terdekat lah kita bincang ni mendengar ni yang wakil dalam masyarakat kan, baru ni kita dengar berita kan. Satu orang suami umur 74 tahun tembak isteri umur 60 dekat 70 tahun dah pasal jual tanah. Agaknya isteri pun tak bagi kat dia, marah sangat. Dia ada senapang, tembak isteri. Lepas tu isteri dah mati, tembak diri sendiri. La ilaha illallah. Kalau logik akal, nak buat apa lagi duit banyak-banyak sangat, dah umur 70 lebih. Makanlah seadanya, pakailah seadanya. Dan inilah yang merosakkan kita. Sedang jamaah, yang akhir sekali, yang juga diingatkan oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Uthman ibn Affan, min qibalil min qibalil ahli wal iyal an yashtaghila bihim fayushghilunahu. Bimbang kalau isteri dan anak-anak semakin menjauhkan dia daripada zikrullah. Pertama isteri tuan-tuan, sebab isteri ni pengaruh sangat besar pada suami. Benarlah kata dia sebalik kejadian satu orang suami itu ada satu orang wanita yang berdiri di belakangnya. Kalau wanita itu pendukung utama kepada kejayaan sang suami, tapi isteri juga yang banyak merosakkan suami. Kadang-kadang pintanya yang bukan-bukan. Beruntunglah kalau kita dapat isteri yang salihah, yang terima seadanya kan. Kadang-kadang suami okey je, tapi bila tuntutan yang melampau-lampau daripada isteri tadi. Yang kedua, al-ahli wal iyal, dan anak-anak. Selalu kita sebut kita dah membesarkan anak sampai dewasa, cukuplah kita berikan pendidikan, berikan agama pada mereka. Biarlah kita habiskan usia-usia senja kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkanlah setiap ruang waktu yang ada yang berbaki dengan pasangan kita. Kalau ada sikit sebanyak rezeki, nak kongsi, nak berjalan-jalan, nak makan, manfaatkanlah. Dan jangan kita menjadi hamba kepada cucu. Yang kadang-kadang kita tak boleh bergerak. Ambil cucu sana, hantar sekolah. Ambil cucu sini, hantar sekolah. Kan? Jadi Nabi Sayyidina Uthman kata, al-ahli wal iyal an yashtaghilahu fayushghiluna, menyibukkannya dan akhirnya mereka disibukkan dengan keluarga dan anak-anak. Namun kita selalu sebutkan penyeri hidup kita dengan adanya isteri dan anak-anak, anak cucu, yang Nabi kata dalam hadis sahih, sayangilah mereka kerana man la yarham la yurham. Kalau kita tidak menyayangi orang lain, termasuklah kaum keluarga kita, nantinya kita tidak akan disayangi. Kalau kita menyayangi, kita akan disayangi. Malah ada hadis yang menyebut sesiapa yang menyayangi makhluk Allah di muka bumi ini, maka dia akan disayangi oleh para malaikat Allah di samai dunia. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, itulah 6 tausiah daripada Sayyidina Uthman yang mudah-mudahan insya-Allah mengingatkan kita dan menyediakan kita kepada alam akhirat, alam barzakh yang pasti dan benar dan akan kita temui nanti. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Kita pun dah masuk waktu Isyak. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.